Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar? Saya berharap agar semua yang menonton video ini berada dalam keadaan yang sihat. Nama saya Nur Arisha Aina binti Muhammad Aidil. Nombor matrik saya DIT 1120002233. Saya Nur Kanisha binti Kamaluddin. Nombor matrik saya DIT 1120021334. Nama saya Anis Mazrin binti Muhammad Fauzi. Nombor matrik DIT 1120024227. Saya Siti Nur Atira binti Nur Azlin. Nombor matrik DIT 1120024445. Saya Puteri Nolana binti Muhammad Zul dan nombor matrik saya ialah DIT 1120020033. Nama saya Mariamdi binti Muhammad. Nombor matrik DIT 1120021190. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashiki binti Abdul Rashid. Nombor matrik saya DIT 1120002221. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan isu mengenai masalah tumbesaran. Pertama sekali, apa itu masalah tumbesaran? Masalah tumbesaran ini bermaksud kanak-kanak yang membesar secara tidak normal dari segi fizikal, dan hal ini akan menyebabkan mereka tidak dapat mencapai potensi tumbesaran mereka yang sebenar. Masalah tumbesaran ini juga dapat dikesan sama ada selepas kelahiran ataupun di kemudian hari, dengan menunjukkan gejala seperti berat badan bayi adalah kurang dari yang sepatutnya. Kanak-kanak yang mempunyai tumbesaran abnormal perlulah diberi rawatan yang sepatutnya dan harus menjalani pemeriksaan doktor dengan lebih teliti bagi menjamin kesihatan mereka. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengurangkan masalah tumbesaran dalam kalangan kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Antara faktor tumbesaran terbantut ialah kekurangan zat makanan atau nutrien. Kekurangan zat makanan ini bukan sahaja boleh memberi kesan kepada tubuh fizikal, bahkan ia boleh menjejaskan perkembangan emosi dan kemahiran berfikir kanak-kanak tersebut. Prinsip pengambilan pemakanan yang sihat perlu diterapkan daripada usia awal kanak-kanak, iaitu dengan memberi makanan yang bernutrisi tinggi, pelbagai jenis, daripada sumber makanan dan secara kerap mengikut kuantiti yang kecil dan tekstur yang sesuai. Bekalan kalori dan nutrisi yang tidak mencukupi terhadap kanak-kanak akan menyebabkan tumbesaran mereka tidak normal sama seperti umurnya. Sebagai contoh, kanak-kanak mengalami masalah kekurangan berat badan dan ketinggian yang tidak sama seperti kanak-kanak lain yang normal. Selain itu, faktor keturunan memainkan peranan yang penting ketika transmisi karakter dan fizikal sosial daripada ibu bapa kepada anak mereka. Faktor keturunan juga mendatangkan impak yang sangat besar kepada tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak dari segi kesedulungan, kepandaian, struktur tubuh, berat badan, tinggi serta warna mata dan rambut. Seterusnya, kekurangan hormon tumbesaran yang tidak dirembeskan daripada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Ia juga membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi, pembakaran energi dan berbagai fungsi organ tubuh yang lain. Seperti contoh, kelenjar pituitari, setengah individu mempunyai ia dari sejak lahir dan setengah pula mempunyai kelak. Tumor ini akan memperlahankan tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak. Kesan tumbesaran terbantuk yang pertama ialah obesiti. Hal ini kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah tumbesaran terbantuk akan menghadapi masalah indeks jisim badan BMI yang tidak normal, iaitu berat badan berlebihan. Hal ini disebabkan oleh kanak-kanak tersebut tidak mempunyai jisim berat badan dan ketinggian yang normal akibat tumbesaran terbantuk. Kesan tumbesaran terbantuk yang kedua
ialah kurang keyakinan diri. Hal ini kerana kanak-kanak yang menghadapi masalah ini sering diejek, dibuli dan disisihkan oleh rakan-rakan mereka. Ini menyebabkan mereka kurang keyakinan diri dan memikirkan bahawa diri mereka tidak sempurna seperti orang lain kerana ketinggian mereka yang tidak normal. Hal ini akan mengakibatkan kanak-kanak yang mempunyai masalah tubuh saraf terbentuk ini mengalami keyakinan diri yang rendah serta sukar dalam perhubungan sosial di sekolah atau sebagainya. Oleh itu, perkembangan kanak-kanak tersebut dari segi sosial, akademik dan ekonomi akan terjejas. Baiklah, saya akan sambung kesan-kesan selanjutnya bagi tumbesaran terbantut. Kesan yang ketiga adalah sistem imunisasi badan. Sistem imunisasi badan terbahagi kepada dua, iaitu dalam masa jangka yang pendek dan dalam masa jangka yang panjang. Dalam masa jangka yang pendek, anak-anak bantut memiliki sistem imun badan yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Manakala dalam masa jangka yang panjang, anak-anak akan terdedah dengan risiko penyakit tidak berjangkit. Contohnya, darah tinggi, kencing manis dan juga sakit jantung. Di samping itu, bantut turut memberi kesan kepada fungsi intelektual IQ dan kecerdasan emosi EQ yang rendah, dan ini akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Apabila kanak-kanak yang bantut sudah meningkat dewasa, mereka akan kurang peluang pekerjaan pendapatan serta mempunyai pendapatan yang rendah. Kesan yang terakhir adalah perkembangan otak yang terganggu seperti kurang daya ingatan, susah faham sewaktu belajar dan juga lambat berfikir. Bantut sering dikaitkan dengan masalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi akan menyebabkan kurang darah dan ini akan memberikan kesan kepada perkembangan mental, perkembangan saraf otak dan juga perubahan tingkah laku. Ini boleh menyebabkan anak-anak tidak memberi tumpuan semasa belajar, nampak pucat dan juga lesu. Ini sahaja kesan-kesan tumbesaran terbantut. Jadi mari kita pergi ke isi seterusnya. Korang tahu tak, masalah bantut boleh dicegah? Yang paling utama ialah sebagai seorang ibu yang hamil, mereka perlu makan makanan yang seimbang. Bagi menjaga tumbesaran janin, para ibu perlu mengikut saranan doktor ataupun mengikut piramid makanan. Para ibu juga perlu memantau berat badan bagi memastikan tumbesaran janin dalam keadaan normal sepanjang kehamilan. Sebagai ibu yang mengandung juga, mereka boleh melakukan senaman-senaman yang dikhususkan untuk ibu hamil seperti senaman peredaran darah, senaman pernafasan ataupun senaman regangan belakang agar dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Bagi para ibu yang mengalami penyakit kronik, janin di dalam kandungan tidak akan mendapatkan nutrien yang secukupnya. Oleh itu, para ibu perlu berjumpa dengan doktor mahupun pakar agar mendapatkan nasihat dan rawatan yang dicadangkan. Bagi mengambil langkah awal untuk menangani masalah lain, doktor dapat memberikan pendedahan awal kepada ibu mengenai status anak sihat atau sebaliknya. Selepas bayi dilahirkan, si ibu perlu memberi susu badan untuk bayi secara eksklusif tanpa pemberian makanan tambahan atau susu formula selama 6 bulan pertama. Hal ini kerana susu ibu sudah cukup untuk membekalkan semua nutrien penting yang diperlukan oleh bayi. Bagi memastikan bayi mendapat khasiat yang penting dan mencukupi, penyesuaian badan perlu diteruskan sehingga bayi mencapai usia 2 tahun. Pemakanan yang betul, proses pembesaran anak-anak boleh terbantu. Dalam kes-kes yang serius, ia boleh mempengaruhi perkembangan dan kemampuan mental dan motorik. Nutrisi penting ini terdapat dalam kumpulan makanan terutama buah-buahan dan protein. Terdapat beberapa makanan terbaik yang boleh diamalkan untuk membantu pembesaran anak-anak. Yang pertama, buah beri. Buah beri mengandungi fitokin yang penting yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, keju. Keju mengandungi protein kalsium yang sangat bagus untuk tulang yang sihat. Yang ketiga, susu. Susu merupakan sumber kalsium iaitu jenis mineral yang penting
untuk membina tulang untuk kanak-kanak. Anda juga harus membawa anak Anda berjumpa doktor sekiranya Anda mensyaki sesuatu tidak kena dengan kesihatan anak Anda. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah memandang masalah tumbuh sarang ini sebagai suatu masalah yang serius. Oleh itu, ibu bapa disarankan untuk mengenal pasti sekiranya terdapat keraguan tentang tumbuh sarang anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlulah membawa anak-anak mereka ke klinik yang berdekatan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan dengan segera bagi mengesan penyakit ini sekaligus dapat mencegah pembesaran terbantuk terhadap anak-anak mereka. Sekian sahaja daripada kami. Kami berharap segala info yang diberi dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.